Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Pada minggu lepas kita telah belajar berkaitan dengan masalah sebahagian daripada rukun-rukun sembahyang. Di antaranya rukun sujud. Di dalam hadis-hadis yang lalu kita telah baca bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila kita sujud, kita merenggangkan antara lengan kita dan juga siku kita daripada peha dan juga daripada perut, lambung-lambung kita kan. Dan kita baca beberapa hadis yang lain selain daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pun menceritakan benda yang sama. Cuma di sana timbul kemusykilan, kenapa ada di dalam mazhab kita Syafi'i sebahagian daripada kitab-kitab menyebut bahawa perbuatan sembahyang, sebahagian daripada perbuatan sembahyang ataupun kelakuan sembahyang antara lelaki dan perempuan ini berbeza. Sebagaimana yang kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya kitab Idaman Penuntut. Perkara yang tidak sama antara lelaki dan perempuan dalam sembahyang, dia ada bab tak sama dalam mazhab Syafi'i. Selain daripada masalah menutup aurat itu dalam semua mazhab lah, maknanya lelaki perempuan itu berbeza. Di sini di antara perkara yang berlaku perbezaan antara lelaki dan perempuan ketika sembahyang, yang pertama dia kata segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang lain, perkara di dalam sembahyang kebanyakannya sama mengenai laki-laki dan perempuan, kecuali beberapa masalah yang tidak sama di antara keduanya, iaitu yang pertama, bagi orang laki-laki sunat merenggangkan dua sikunya daripada dua rusuknya, bertepatan dengan hadis yang kita baca, dan merenggangkan perutnya dan dua pahanya pada rokok dan pada sujud. Itu bagi orang lelaki. Manakala orang perempuan tidak sunat berbuat demikian. Bahkan mereka sunat merapatkan kedua siku dengan rusuknya dan perutnya dengan kedua pahanya. Dalam Idaman Penuntut dan kitab-kitab fiqh yang lain. Itu kita tengok dalam Idaman Penuntut. Kita tengok dalam kitab Al-Bayan pun sama juga. Ketika membahaskan tentang masalah sujud ini, kena renggangkan siku tangan kan daripada perut dan paha. Lalu pengarang kitab Al-Bayan ini menyebut, wa in kanat imra'atan dhammat batnaha ila fakhizaiha lianna dhalika astaru laha. Ada pun orang perempuan, dia kata didomahkan, dihimpunkan, maknanya dirapatkan. Begitu juga di dalam Majmu' Imam Nawawi. Dalam masalah takbir, Imam Nawawi kita sama. Wal mar'atu karrajuli fi kulli hadha. Masalah takbir kan? Tak apa. Boleh orang perempuan macam tu, lelaki macam tu, ataupun kedua-dua macam ni. Tak apa. Bagi Imam Nawawi. Tetapi kalau masalah sujud, dia pun kata beza. Setelah dikemukakan dalil-dalil berdasarkan kepada hadis Nabi sebagaimana yang telah kita baca, lalu dia kata wa in kanat imra'atan dhammat ba'daha ila ba'din li'anna dhalika astaru laha. Maknanya yang demikian itu lebih menutup. Astar maknanya sitrun, astaru laha isim tafdhil, dia lebih menutup. Begitu juga dalam Hawil Kabir. Tetapi hebatnya Imam Nawawi ini, saya baca, dan juga Imam Mawardi di dalam Hawil Kabir, dia tak buat mari hadis. Sebab apa saya kata dia hebat? Sepatutnya orang hebat ni buat mari hadis, dia tak buat mari hadis.
sebab dia sendiri ragu tentang hadis yang menceritakan tentang berlakunya perbezaan. Dia tak buat mari hadis bukan dia tak hebat. Sebab dia hebat, dia tak buat mari hadis sebab dia menganggap hadis itu tak kuat. Begitu juga Imam Mawardi di dalam Hawil Kabir. Dia tak buat mari hadis juga, cuma dia cerita orang perempuan kena rapatkan. Hadis dia tak buat mari. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang Melayu-Melayu lagi, dia tak ada hadis kan. Kitab fiqh Melayu lagi tak ada hadis. Ni kitab besar ni, Majmu' Imam Nawawi, Al-Bayan. Lepas tu Imam Mawardi, Hawil Kabir. Hawil Kabir ni lebih kurang setaraf jugalah dengan Majmu' Imam Nawawi. Tak buat mari hadis. Pertamanya, mereka ini pakar hadis, sebab tu dia tak buat mari. Yang keduanya, anggapan mereka hadis itu tak ada, ataupun hadis itu memang lemah. Sebab tu tidak dia. Imam Nawawi ni salah seorang ulama yang mempertahankan mazhab Syafi'i dengan dalil. Imam Mawardi dan juga Imam Nawawi mempertahankan mazhab Syafi'i dengan dalil. Apa-apa masalah mesti dikemukakan dalil daripada Quran. Tapi dalam masalah ni dia tak buat keluar hadis. Dia tak kemukakan hadis, menunjukkan dia faham bahawa tidak ada hadis yang kuat. Adapun sebahagian daripada kitab berani kemukakan hadis, iaitu Fiqhul Manhaji. Dia kemukakan hadis. Dalam kitab ni dikemukakan hadis. Imam Nawawi tak berani kemukakan, tapi dalam kitab Fiqhul Manhaji ni dikemukakan hadis. Bila dikemukakan hadis, mungkin boleh ihtimal Imam Nawawi tak jumpa hadis tu, Imam Mawardi tak jumpa hadis tu, dia jumpa. Boleh orang kata macam tu kan? Boleh tak boleh? Kita sebut macam tu. Imam Nawawi mungkin dia tak jumpa hadis tu. Ataupun dia anggap hadis tu dhaif kan? Mungkin tak jumpa lah, mungkin tak jumpa. Tapi Mustafa Bawa ni dia jumpa dalam kitab dia, jilid yang pertama, dia sebut, dia kata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam kitab ni dia kata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kita buka Imam Baihaqi dan juga Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan di dalam Marasin, Kitabul Marasin, maknanya hadis-hadis mursal. Maknanya ada, tapi hadis ni dalam bentuk mursal. Hadis yang ke-89, muka surat 191. Haddatsana Sulaiman bin Daudin, haddatsana bin Wahb, haddatsana Haywah bin Shuraihin, an Salim bin Ghailan, an Yazid bin Abi Habib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyani faqala idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajuli. Jadi maksud hadis ini, Yazid bin Abi Hubaib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berlalu di hadapan dua orang perempuan yang sembahyang. Selepas daripada itu dia kata orang perempuan ni bila sembahyang hendaklah dihimpunkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, kerana sesungguhnya perempuan itu tidak seperti lelaki. Hadis ni. Tetapi hadis yang mursal tidak menepati syarat hadis-hadis yang sahih. Hadis yang mursal tidak menepati hadis-hadis yang sahih, kerana terpotong di akhir sanad, iaitu selepas tabi'in. Terpotong sanadnya di akhir sanad, iaitu selepas tabi'in. Jadi boleh jadi selepas tabi'in itu tabi'in juga, ataupun selepas tabi'in maknanya sahabat. Bila sebut sahabat, sebahagian ulama yang apabila berkaitan dengan hadis yang mursal ini beramal. Di antaranya Imam Abu Hanifah
Dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Sebahagian ulama dia menolak beramal dengan hadis yang mursal kerana dia tidak menepati syarat-syarat hadis yang sahih, iaitu ittisalus sanad. Sepatutnya bila sebut tabi'in kena sebut di hadis itu diambil dari siapa? Sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia direct sebut Rasulullah macam tu. Jadi mengikut pandangan ulama hadis yang mursal ini hadis yang terpotong di akhir sanad. Tetapi pandangan ulama-ulama fiqh dan juga ulama-ulama usul, dia lebih umum sebenarnya. Terpotong mana-mana sanad, sama ada di hujung, di tengah atau permulaan, dipanggil hadis mursal juga. Di sudut ulama fiqh dan juga ulama usul. Jadi oleh kerana itu, bagi ulama yang tak beramal dengan hadis yang mursal ni, dia kata hadis ni dhaif lah. Maka dia tak beramal dengan hadis tu. Ada pun hadis yang sebahagian ulama kata boleh beramal dengan hadis yang mursal ini, dia beramal dengan hadis itu. Selain daripada hadis ini mursal, selain daripada apa yang telah dikemukakan oleh Abu Daud di dalam Marasil, disebut juga di dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi. Cuma hadirin sekalian, selain daripada penilaian ulama terhadap hadis ini hadis yang mursal, sebahagian ulama kata hadis ini dhaif pula. Dia muttasil tetapi dia dhaif. Kerana apa? Salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan hadis ini namanya Salim bin Ghailan. Salim bin Ghailan ini, Imam Darul Qutni kata matrukun. Dia seorang perawi yang ditolak. Tetapi setelah saya bedah siasat tentang Salim bin Ghailan ini, majoriti ulama terima. Majoriti ulama terima dia. Okey, ada ulama yang menolak, ada ulama yang terima. Di dalam kitab Tadribur Rawi yang dikarang oleh Imam Suyuti, idza jatama'at ta'dil wa jarhu fal jarhu muqaddam. Apabila berhimpunnya antara jarah dan ta'dil, jarah itu didahulukan. Maksudnya apabila seorang perawi itu dikritik dan diakui, pegang kritik, pegang ulama yang menolak. Sebab ulama ni biasanya bila dia kritik, dia tolak, dia sertakan dengan alasan. Dia kemukakan beberapa alasan. Ini di dalam ilmu jarah wa ta'dil. Tetapi hadirin sekalian, walaupun begitu, ulama-ulama jarah wa ta'dil kata ini bukan satu keputusan yang muktamad. Apa maksud? Bukan satu keputusan yang muktamad. Apa maksud? Seseorang perawi itu dijarahkan ke ataupun ditakdirkan, bukan satu keputusan yang muktamad. Sama ada jarah ataupun takdir, tengok pula selepas daripada itu berapa ramai yang menjarahkan, berapa ramai yang mentakdirkan dia. Berapa ramai yang menjarahkan, berapa ramai yang mentakdir. Kalau yang menjarahkan tu ramai, kita pegang jarah. Kalau ramai, terlalu ramai yang mentakdirkan, maka kita pegang takdir. Jadi Salim bin Ghailan ni ramai ulama yang mentakdirkan dia. Kalau di atas dasar itu, maka sebahagian ulama terima. Saya sebut semua sebahagian-sebahagian, saya tak kata semua pendapat macam tu. Sebab apa? Sebahagian ulama memang kata hadis ini dhaif sungguh, walaupun ada seorang perawi yang bermasalah, walaupun seorang mempertikaikan, walaupun ramai yang sokong. Sebab tu saya sebut sebahagian. Mungkin tuan-tuan baca lain, ada ulama kata lain, terima dia. Sebab tu saya kata sebahagian. Tetapi yang pastinya, yang jelasnya saya nampak berhubung dengan isu hadis ini, dia adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal ni tidak mendapati syarat-syarat hadis yang sahih. Cuma sebahagian ulama diterima hadis ni. Hadis mursal diterima, diamalkan oleh, dipegang oleh sebahagian daripada ulama, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Ulumul Hadis. Dan nak beramal pun dia ada beberapa syarat lah. Banyaklah tuan-tuan baca sendiri lah ni. Kalau yang beramal, dia ada syarat dia. Bukan kata beramal secara mutlak hadis mursal ini. Sebahagian tak beramal dan sebahagian beramal, tetapi beramal itu dengan syarat. Nak terima hadis mursal ini dengan beberapa syarat. Okey, ada soalan? Jadi kesimpulan Ustaz dalam dakwah dalam kita nak ajar anak-anak kritik pun, maknanya ambil yang mana satu? Ambil yang macam kita ambil yang pasti. Yang salah. Sebab Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang umum tu lah.
Bila Rasulullah hajar sembahyang, Rasulullah lelaki perempuan tidak membezakan. Cuma yang hadis tadi dia tidak kuat. Jadi kau nak ajar hak tepat lah, hak kuat. Kalau orang nak beramal silakan yang tu. Kita pun jangan larang bidah ni. Tak payah sebut macam tu. Kita katalah tak apa kuat ni. Maknanya yang paling tepatnya maknanya sama sebagaimana lelaki. Okey, ada soalan lain. Jadi kalau kita nak cari dalil ni dalam masalah fiqh, dia kena tengok kitab besar-besar. Majmu' ke Hawi Kabir ke. Kalau bawah-bawah ni dia memang tidak ada dalil. Sebab tu tak heran lah bila orang baca kitab ni, dia terus pegang dia tak bahas dalil. Jadi bila tak bahas dalil, kita tak tahulah kedudukannya kuat ke tak kuat ke. Ramai ikut dan kan. Sebab di dalam Islam ni dia nak suatu kepastian yang didasari dengan dalil. Memang dididik. Bukan kata Nabi sahaja ajar berpegang kepada dalil. Allah Ta'ala ajar berpegang kepada dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukan Allah Ta'ala sahaja, bukan Nabi sahaja. Tetapi para ulama pun mendidik kita ini berpegang dengan sesuatu pegangan, sesuatu bab, sesuatu masalah mesti diasaskan dengan dalil. Sebab itu di dalam muqaddimah Majmu' Imam Nawawi, bagaimana saya dah sebut dulu, kita dah bentangkan pendirian Imam Syafi'i. Pendirian Imam Syafi'i disebut di dalam risalah. Di dalam risalah dia, at-taqlidu aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Taklid itu orang yang lalai daripada kalangan orang yang lalai. Jadi ulama-ulama selepas daripada Imam Syafi'i ini menghuraikan apakah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan kata-kata dia bahawa orang yang taklid orang yang lalai. Dia kata wa kana Syafi'i haraban anit taqlid wa da'iyan ila ijtihadi wa bil akhzil adillati sahihah. Ulama-ulama kata, ulama Syafi'i kata, Imam Syafi'i sangat menentang orang yang bertaklid dan dia menyeru manusia, mengajak manusia berpegang kepada dalil yang sahih dan juga ijtihad. Maknanya kena cari, kena bedah siasat. Itu pendirian Imam Syafi'i. Dan pendirian mazhab Syafi'i sendiri disebut dalam muqaddimah Imam Nawawi. Setiap apabila mazhab bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan pendirian-pendirian, pegangan-pegangan, hukum-hukum yang ada di dalam mazhab dan kembali kepada hadis yang sahih. Maksudnya kita nak pegang pendapat mana? Imam Syafi'i. Itu pendirian Imam Syafi'i. Jumpa hadis sahih, pegang. Kita kata, aku tak nak pegang mazhab pendapat Imam Syafi'i, dia seorangnya. Aku nak pegang pendapat ulama-ulama dalam Syafi'i. Pendapat ulama Syafi'i itu berpendirian demikian juga. Maknanya bila bertemu dengan hadis yang sahih, dipegang hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Ini kita tak baca hadiah, kita nak terang yang tu ya. Bacaan dalam rokok dan sujud, hari itu Ustaz sebut bacaan dalam rokok tu Subhana Rabbiyal Azim, bacaan dalam sujud pula Subhana Rabbiyal A'la. Sedangkan dalam amalan orang-orang kita lah, Wa bihamdihi. Jadi baru ni saya tanya kepada seorang ustaz yang mengajar di masjid. Jadi dia pun macam ragu-ragu je. Tapi saya kata mana yang lebih utama, baca Subhana Rabbiyal A'la saja ke ataupun Subhana Rabbiyal Azim. Kebetulan pula kitab yang dia pakai itu untuk menyebut Subhana Rabbiyal Azim, dia tak ada wa bihamdi. Jadi dia walaupun dia baca kitab tu, tapi dia masih mempertahankan wa bihamdi. Dia kata ini yang Imam Syafi'i bawa, yang kita kena ikut. Jadi kalau kita nak berhujah dengan orang lain kan, bolehkah kita mempertahankan bahawa kita tak perlu nak baca wa bihamdi? Pertamanya saya nak buat perbetulan sedikit. Inilah yang diajar oleh Imam Syafi'i. Sedangkan kita dah baca Imam Syafi'i tak tambah wa bihamdihi. Jangan reka. Jangan sandarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sebut macam tu. Cuma Imam Nawawi dalam Majmu' dia sebut hadis tu, tetapi dia kata ghairu mahfuz.
Imam Nawawi sendiri pun dia menakalkan pendapat Imam Abu Daud. Setelah Imam Abu Daud mengukuhkan hadis ini, di akhir hadis itu Imam Abu Daud kata lafaz tambahan itu tidak terpelihara, tidak dipelihara. Semua ulama hadis kata macam tu, Imam Syafi'i kata macam tu, Imam Nawawi pun kata macam tu. Jadi kalau dia nak beramal juga, maknanya dia tak boleh sandar pada Imam Syafi'i lah. Dia boleh kata ini mungkin pendapat sebahagian daripada ulama. Di antaranya Syekh Ramli ada kemukakan, Syekh Ramli Ibn Hajar, Syekh Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfatul Muhtaj. Dia ni adalah sebut. Dan dia sebut, dia bawa mari hadis tu, tetapi hadis itu dia tak bahas tentang hadis ada tambahan wa bihamdihi. Jadi kesimpulannya kembali kepada soalan tadi, kalau dia kata Imam Syafi'i yang ajar, tak betul lah, salah lah. Kalau dia nak beramal saja, dia tak, tanpa dia menyandarkan kepada Imam Syafi'i, silakan, teruskan, boleh. Tetapi yang paling baiknya sebagaimana yang hadis-hadis yang kita baca, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang sebagaimana kamu melihat aku semayang. Biasanya macam itulah. Bila kita tekan sudut hadis, dia pun tak baca hadis. Dia kata dia sandarkan ini mazhab Syafi'i dan ini pendirian Imam Syafi'i. Jadi saya nak ulangi, maknanya salah lah pendapat tu. Kalau boleh, siapa-siapa yang boleh baca bahasa Arab, dia kemukakan kalau dia berbincang dengan muzakarah dengan orang, tunjuk ini dalil daripada Al-Um sendiri. Dan Al-Um sendiri pun dia dah ada terjemahan. Tuan-tuan boleh beli. Jadi kita nak tafakuh, nak jadi, nak dalam masalah ilmu ni, dia kena ada kitab lah. Takut dia pun main logik akal, kita pun main akal juga. Itu kadang-kadang apabila berlaku muzakarah perbincangan tu, dia tak selesai dengan cara harmoni, mesti jadi kelahi. Sebab masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing, bukan mempertahankan hujah, bukan mempertahankan Quran hadis, bukan mempertahankan mazhab. Mempertahankan mazhab pun tak apa tepat. Yang tepatnya mempertahankan Islam itu sendiri, yang disandarkan kepada Quran hadis. Apatah lagi pertahanan pendapat kita, belum tentu pendapat kita betul. Saya ni walaupun banyak kitab saya bawa, belum tentu tepat juga. Kalau tuan-tuan ada hujah yang lebih kuat, kata boleh lelaki dengan perempuan tadi ada beza, kita muzakarah lah. Tapi setakat ni maknanya kita nampak tak kuat yang kata ada perbezaan ketika sembahyang di dalam rukun-rukun yang tertentu. Okey, ada soalan lain? Itu soalannya. Tak macam tu. Itu andaian. Di luar orang biasa je semayang, itulah pakaian bekerja, pakaian musafir kan. Macam Syekh cakap dia betul lah. Dia orang pakai pakaian luar, pakaian itu juga semayang. Jadi maknanya nak angkat tangan macam lelaki itu tak ada masalah. Soalannya macam tu. Kalau perempuan tempat kita nak semayang pakai telekon, dia tak boleh angkat atau angkat kali telekon. Tak juga saya rasa. Kalau telekon tu besar, tak terangkat. Dia tak terangkat sekali dagu. Tak. Cuba balik try tengoklah macam mana. Saya rasa tak lah. Kalau telekon, sekarang ni dia ada tekun Siti Khadijah. Dia kita pakai bekerja boleh, nak semayang kita boleh tanggalkan dia jadi telekung. Kita syorkan muslimat pakai telekung Siti Khadijah. Dia lebih besar. Okey, ada lagi? Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.